بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على الحوائج بالكتمان atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurniaannya. Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kepada kita iman dan masih memberi taufik kepada kita untuk melakukan amalan salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah olehmu wahai Muhammad, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah mereka bergembira dengan kurniaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kewujudan dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama. Baginda sendiri adalah rahmat. Baginda sendiri adalah rahmat, seorang nabi rahmat yang membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda sendiri adalah seorang nabi petunjuk dan dia membawa agama petunjuk. Jadi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita hendaklah gembira. Kita hendak rasa suka dan rasa bahagia dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini. Mematuhi, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita bergembira. Bergembira dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Perkara itu merupakan satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang boleh buat baik, satu orang boleh beriman, boleh sembahyang, boleh puasa, semuanya adalah kerana kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kehebatan, kelebihan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga kan Nabi SAW sendiri berkata ataupun bersabda, satu orang pun tidak akan dapat memasuki syurga dengan amalannya. Nabi SAW ditanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ya, tidak juga aku, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah liputi diriku dengan rahmat. Satu perkara yang perlu kita faham, kelebihan, kebaikan yang ada pada diri kita, yang mampu kita lakukan, semuanya adalah semata-mata taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap masa dan setiap keadaan.
Seperti mana kita disuruh supaya tidak bergantung dengan asbab. Kita disuruh supaya tidak bergantung, tidak beriktimad dengan asbab duniawi. Maka begitu juga kita disuruh dan disarankan, diajar oleh Nabi SAW supaya tidak bergantung dengan amalan yang kita lakukan, tidak bergantung dengan kebaikan yang kita telah lakukan, tidak bergantung dengan infak, sedekah, jihad, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala yang kita telah lakukan. Seperti mana asbab-asbab duniawi adalah makhluk, perbuatan-perbuatan duniawi adalah makhluk, maka amalan-amalan kita juga adalah makhluk. Seperti mana asbab-asbab duniawi adalah makhluk, perbuatan-perbuatan yang duniawi adalah makhluk, maka amalan-amalan kita juga adalah makhluk. Pemusatan pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa ulama kata kita jangan hatta bergantung dengan amalan kita, kerana ada beberapa sebab yang menjadi bahaya kepada mereka yang bergantung kepada amalan dia. Apabila satu orang itu bergantung kepada amalan yang dia telah lakukan, dia yakin kalau dia banyak melakukan ketaatan, melakukan maksiat dan melakukan kesalehan, amal soleh, maka dia layak mendapat pahala, dia layak mendapat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia layak. Maka orang yang macam ni akan sampai satu keadaan menganggap dia telah berbudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap dia telah berbudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap bahawasanya amalan dia yang akan menyebabkan dia boleh memasuki syurga, amalan dia yang boleh menyebabkan dia memasuki syurga, sehingga dia lupa bahawa Nabi SAW sendiri satu orang Rasul, makhluk yang paling mulia, tidak akan dapat memasuki syurga dengan segala usaha yang Nabi SAW telah berikan. Nabi SAW hanya memasuki syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau satu orang itu tidak bergantung kepada amalan dia, segala amalan yang dia lakukan, dia akan anggap kecil. Dia akan anggap kecil, dan dia masih tidak menganggap dia telah melakukan sesuatu sebagai tanda perhambaan dia. Dia belum melakukan sesuatu, masih merasakan kekurangan dalam setiap amalan dia. Dan satu perkara yang kita kena sedar, kita boleh semayang dengan rahmat Allah. Kita boleh semayang dengan rahmat Allah, kita boleh keluar jalan Allah dengan rahmat Allah, kita boleh bercakap benar juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapat pahala juga atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sedar dan kita faham bahawasanya amalan kita ini, amalan yang kita lakukan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa kita menisbahkan amalan itu kepada diri kita, maka yang pertama, kita masih memandang kecil apa sahaja kebaikan yang kita telah lakukan, walaupun pada zahirnya besar, walaupun pada zahirnya dia merupakan satu jihad yang besar, tetapi amalan itu masih kecil di sisi kita. Dan pada waktu itu rasa penghambaan akan ada dalam diri kita. Rasa penghambaan ada dalam diri kita. Kedua, apabila satu orang itu dia merasakan dengan amalan dia boleh baik dengan sebab dia boleh melakukan amalan soleh dengan sebab dia adalah dia, maka akan datang satu keadaan, iaitu
merasa rendah kepada mereka yang tidak melakukan kebaikan. Merasa rendah kepada mereka yang tidak melakukan kebaikan. Kerana apa? Apabila dia menganggap bahawasanya kebaikan itu datang daripada zatnya, bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, insan-insan yang lain yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang satu perasaan merendahkan orang lain. Merendahkan pelaku-pelaku dosa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Merendahkan pelaku-pelaku dosa yang Allah SWT muliakan dia. Jadi apa maksud Allah SWT muliakan mereka? Kita seharusnya menghormati semua orang Islam dan memberi qadar, memberi pengiktirafat kepada mereka. Kita menghormati dan menghargai mereka seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghargai mereka. Allah Subhanahu wa taala menghargai satu orang yang beriman walaupun hanya mengucap la ilaha illallah dengan syurga yang besarnya 10 kali ganda dunia. Allah menghargai orang-orang yang macam ni. Tuhan pencipta alam yang sepatutnya tidak ada satu lahzah ataupun tidak ada satu detik masa saat pun dia patut diingkari. Tetapi Tuhan yang maha perkasa pencipta seluruh alam ini, orang yang begitu sekali jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti walaupun terpaksa memasuki api neraka, dia akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang ada dalam diri dia, syurga yang besarnya 10 kali ganda dunia. Jadi apabila satu orang itu dia yakin bahawasanya dia dapat buat amal soleh dengan sebab dia orang membesar dalam keluarga yang baik, ataupun kerana dia telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat jadi baik. Dan kalaulah pergantungannya kerana amalan dia kerana dia, maka penyakit ini akan datang dalam diri dia, memandang rendah kepada orang yang melakukan kesalahan. Satu perkara yang perlu kita faham, seperti mana Allah Subhanahu wa taala Allah SWT telah menjadikan orang tersebut buat salah, maka kesalahan yang sama boleh berlaku pada diri kita. Bila kita melihat orang melakukan kesalahan, kita kena faham dan kita kena ingat seperti mana kesalahan itu telah ditakdirkan berlaku kepada si pendosa tersebut, maka kesalahan yang sama akan berlaku kepada diri kita. Sebab apa? Sebab kita juga adalah manusia. Mereka yang Allah SWT telah takdirkan tidak akan melakukan kesalahan hanya para malaikat sahaja. Hanya para malaikat sahaja. Firman Allah SWT, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah sifatkan malaikat tidak akan memaksiati Allah dengan segala juga perintahnya. Sebelum kita ingin merendahkan orang lain atas kesalahan yang dilakukan, perlu kita faham perkara ini. Kita adalah makhluk manusia yang masih terdedah dengan segala kesalahan. Mungkin bukan pada hari ini, tapi akan datang. Mungkin bukan esok, tetapi selepas setahun. Tapi pasti kesalahan kita merendahkan orang lain itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sebab satu orang terjerumus di dalam sesuatu dosa ialah dosa. Jadi ulama kata dosa ini ialah postman kepada dosa. Al-dhanbu baridu dhanbi. Dosa adalah postman kepada dosa. Maknanya bila satu orang itu dia buat dosa, maka dosa itu akan bawa satu dosa yang lain. Dosa itu dia akan bawa dosa yang lain kepada diri orang tersebut. Dan antara perkara yang Nabi SAW sebut, kalau satu orang itu mendedahkan keaiban satu orang, dia mendedahkan keaiban satu orang dengan niat penghinaan. Dengan niat penghinaan,
dengan perasaan merendahkan, maka satu hari nanti dia, sebelum dia mati, dia akan melakukan kesalahan tersebut. Dia pasti akan melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebelum kita nak merendahkan orang lain, kita perlu ingat perkara ini. Kita adalah manusia yang layak melakukan dosa, iaitu boleh melakukan dosa. Dan kita bukan malaikat, dan kita bukan nabi yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa. Itu perkara kedua, yang apabila satu orang itu bergantung kepada amalan dia, penyakit ini akan datang. Bergantung kepada amalan. Dan antara perkara yang disebut juga oleh para ulama ialah apabila satu orang itu dia bergantung kepada amalan dia, dia lupa bahawa Nabi SAW tidak dapat memasuki syurga hanya dengan amalan Nabi SAW, bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila berlaku kesalahan dalam diri dia, apabila berlaku kesalahan, dia lakukan kesalahan, dia adalah satu orang yang patuh, orang yang taat, tapi satu keadaan Allah Ta'ala telah takdirkan dia buat salah, dia terperangkap dengan satu dosa. Maka pada waktu itu pengharapan dia, ataupun dipanggil raja, pengharapan dia terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berkurangan. Ibnu Athaillah berkata, min alamati i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda az-zalal. Antara tanda satu orang itu dia bergantung kepada amalan dia, dia percaya yang amalan dia sahaja yang akan dapat memasukkan dia ke dalam syurga, nuqsanur raja'i 'inda az-zalal, iaitu waktu dia tergelincir melakukan kesalahan, harapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harapan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala makin berkurangan. Menunjukkan apa? Dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala boleh ampunkan dosa siapa sahaja, walaupun dia tak pernah melakukan satu pun kebaikan. Tak pernah, melainkan la ilaha illallah jadi ada. Allah boleh ampunkan. Tapi pada waktu itu ada setengah keadaan dia lakukan kesalahan, terperangkap dan dosa, begitu sekali dia kecewa dan dia malu, dan dia anggap dia tidak lagi mendapat rahmat Allah, tidak percaya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda. Jadi ulama kata, jadi bagaimana kita hendak bermuamalah, kita hidup di atas dunia ini di antara dua keadaan, iaitu di antara al-khawfu dan ar-raja. Satu orang itu dalam diri dia perlu imbangkan takutkan Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Takutkan Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah satu daripada dua sifat ini lebih dalam diri seseorang, maka dia tidak mampu menjadi orang Islam yang sebenarnya, yang sempurna. Kecuali apabila satu orang itu tiba waktu menjelang kematian, maka dia kena banyakkan raja. Dia kena banyak dalam hati dia sifat harapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua keadaan yang berlaku pada seseorang, dia melakukan kebaikan dan dia melakukan dosa. Apabila satu orang melakukan kebaikan, apa yang perlu dia lihat? Dia perlu lihat ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Dia perlu melihat ihsannya Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, bagi kepada dia taufik untuk melakukan kebaikan. Dia tengok daripada Allah, kebaikan ini datang daripada Allah, dia tengok Allah. Tapi kalau satu orang itu melakukan kesalahan, apa yang dia perlu lihat? Dia perlu lihat sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana satu orang yang melakukan dosa, maka orang ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang putus harapan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata seorang ulama, siapa yang anggap,
kita sekarang ni, kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maksud kita ialah bagaimana kita nak islah diri kita. Bagaimana diri kita ini sampai ke satu tahap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan keadaan. Merasakan Allah melihat kita, merasakan Allah mendengar kita setiap masa dan setiap keadaan. Kadang-kadang dalam kita usaha, dah lama dah keluar ni, dah 10 tahun, 20 tahun, perasaan itu tak ada. Tak ada lagi. Ataupun satu orang kadang-kadang dia terperangkap dengan dosa. Dosa yang kita lakukan ialah bala daripada Allah. Setiap kita, ataupun kebanyakan kita, ada dosa yang dia sedang terperangkap dengan dosa itu, dia tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Walaupun dia usaha, tak boleh keluar. Dia ada niat, dia ada doa, dia ada menangis, tapi terus berterusan, walaupun mungkin dah buat usaha agama 20 tahun, dia masih terperangkap dengan dosa tersebut. Ada orang yang terperangkap dengan dosa, dia tak sedar dia sedang terperangkap dengan dosa. Sebabnya ialah kejahilan. Tapi ada orang yang terperangkap dengan dosa, tapi dia tidak mampu untuk keluar, tidak ada kekuatan. Jadi ulama sebut antara sebab satu orang itu terperangkap dengan dosa ialah dosa yang dia lakukan dahulu. Seperti yang kita sebut pada awal tadi, orang yang menghina, memburukkan orang lain dengan satu dosa yang dilakukan, di akhir umur nanti dia akan dibalakan dengan dosa yang sama. Oleh kerana itu, cara kita nak elakkan diri kita melakukan dosa, kita jangan burukkan orang dengan dosa yang dia telah lakukan. Contohnya, kita tengok kan, sekarang ni tengah semangat, baru keluar, kita tengok orang yang tak keluar. Dulu keluar, 20 tahun dulu keluar, memang 4 bulan siap tahun tiba dah, kita kata sejuk. Ya, dalam mesyuarat kononnya, kita sebut, oh dia ni kargo sejuk kan. Syaitan akan lakukan apa? Syaitan ni dosa yang kita lakukan, dia akan datangkan dalam bentuk perhiasan. Dia akan datangkan dalam bentuk benda itu adalah baik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiaskan kepada manusia suka pada benda-benda syahwat. Walaupun pada asasnya dosa itu adalah satu benda yang kalau dijelmakan dalam bentuk lembaga, dia adalah satu benda yang busuk, benda yang buruk, yang hodoh. Tetapi syaitan datang pakaikan pakaian yang indah, berikan haruman-haruman yang wangi, sehingga orang yang lakukan dosa, dia buat dosa dalam keadaan selesa. Sedangkan kalau dosa itu dijelmakan dalam bentuk lembaga, orang yang jahat pun dia tak akan buat, kerana benda tu busuk, dia tak nak. Orang jahat tak suka benda busuk juga kan, tak suka benda hodoh. Tapi Allah Ta'ala kata syaitan yang menghiaskan dosa tersebut, dalam keadaan gembira, dalam keadaan tenang, dia melakukan dosa tersebut. Jadi begitu juga, kita tak sedar yang perbuatan kita menceritakan keburukan rakan kita yang tak keluar di jalan Allah Ta'ala, itulah satu dosa, kita tak sedar. Jadi cara macam mana syaitan nak buat kita lakukan dosa ini yang dipanggil mengumpat, dia akan datangkan fikiran dalam fikiran kita. Tak apa kita sebut dalam mesyuarat, tak apa kita ceritakan kat kawan lain, kita sebut berulang kali supaya timbul fikir. Dia kata macam tu. Supaya apa? Supaya timbul fikir terhadap kawan-kawan kita, rakan-rakan kita ni. Bila ada fikir, usaha ada. Syaitan tak pakaikan pakaian yang indah, perhiasan yang indah, supaya kita dengan lidah yang manis menyebut keaiban, kesalahan kawan kita tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah, bukan setakat tanpa rasa bersalah, kita merasakan kita dapat pahala pula. Dapat pahala, fikir untuk umat, dapat pahala tak? Dapat pahala. Begitu sekali syaitan tipu manusia. Dia bukan sahaja lazatkan dosa, sampai satu tahap dia datangkan dosa itu bukan dosa tapi pahala. Itu adalah pahala yang teruskan. Semakin banyak kamu lakukannya, maka semakin banyaklah pahala yang kamu bakal raih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam kita melakukan usaha agama, kadang-kadang kita terperangkap dengan dosa. Kita terperangkap dengan satu kelemahan amalan, tak mampu nak buat, tak mampu. Walaupun tahu, walaupun ada keinginan, tapi anggota badan kita tak mampu nak bergerak.
Tak mampu. Ini dipanggil apa? Anggota badan tidak mampu mengikut arahan akal. Tidak mampu mengikut arahan akal dan arahan hati. Lemah. Antara sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin hukum kita atas dosa sama yang pernah kita ceritakan pada orang lain. Kata Ibnu Sirin, aku pernah mengucapkan satu kata-kata 30 tahun lepas. Maknanya aku pernah burukkan satu orang dengan satu perkataan. Dan aku yakin satu hari nanti aku akan dibalas balik dengan perkataan itu. Iaitu dia pernah kata kat satu orang tu miskin, dia kata dia ni miskin. Kan? Dia ni fakir, miskin. Mungkin dengan perasaan yang tidak baik. Dan dia masih ingat lagi kesalahan dia, dan dia yakin satu hari nanti dia akan kena perkara yang sama. Ulama kata selepas 30 tahun Allah Ta'ala telah uji dia dengan kefakiran dan kemiskinan, dan dia tak mampu keluar dari kefakiran itu. Mujur Allah Ta'ala uji dia dengan kefakiran kan? Tapi itu menunjukkan satu orang yang mana dia istihdar. Dia berkira-kira ataupun dia membayangkan kesalahan dia. Dia kira, dia muhasabah setiap amalan dilakukan. Itu menunjukkan kehebatan dia. Ibnu Sirin, kan? Dia ingat tu. Kita dosa banyak sangat tak ingat, kan? Dia dosa sikit dia boleh ingat. Satu dosa 30 tahun lepas, tapi dia kata satu hari nanti aku akan kena perkara yang sama. Jadi tuan-tuan yang mulia kerana Allah SWT, dia kiasnya, secara kiasnya, kalau satu orang itu dia kata dia ni slack lah, kan? Kita kena fikir slack. Tak nak bagi masa dah untuk usaha agama ni. Dulu tak ada, kita sebut lagi kan, dulu tak ada, tak dapat kerja yang baik, sekarang dah dapat. Dia kena ujian kan. Kita indahkan perkataan dia kena ujian, tapi sebenarnya itu mengumpat, kan? Tapi diindahkan perkataannya. Suatu hari nanti Allah SWT akan bagi kita bala yang sama, kita sendiri akan tinggalkan usaha agama. Bukan esok ni, bukan terus, mungkin 20 tahun lepas, 20 tahun akan datang. Jadi kalau perkara itu berlaku pada kita, kita kena ingat dulu kita pernah tak. Kalau dosa satu orang tu perangkat, dia tak mampu untuk bagi masa, dah tak mampu. So dia kena ingat, dia perkara pertama yang perlu dia buat untuk lepas daripada dosa tersebut, kena bertaubat atas segala kata-kata dia kepada orang lain. Selagi dia tak bertaubat, maka dia tidak akan mampu keluar daripada dosa tersebut. Dia tak akan mampu keluar daripada dosa tersebut. Allah SWT nak, istilahnya, padankan muka dia, kan? Iaitu dia tak sedar bahawasanya orang buat baik pun datang daripada Allah, dan orang buat jahat pun datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kata kalau satu orang lihat orang melakukan kesalahan, jadi dia kena lihat dengan dua pandangan. Pertama, dia lihat dengan pandangan syariat, dan yang kedua dia lihat dengan pandangan hakikat. Apa maksud lihat dengan pandangan hakikat? Dia lihat siapa pun lakukan dosa. Dia lihat bahawasanya seperti mana mati dan hidup adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa dan kebaikan juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tengok orang melakukan dosa, apa ada dalam diri kita? Kita kata ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan siapa pun tidak boleh menghalangnya. Itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangnya. Bila benda itu telah berlaku, maknanya itu adalah takdir. Oleh kerana itu kata Imam Ghazali, laisa fil kauni abda'u mimma kan. Tidak ada satu benda yang ada atas muka bumi ni dia akan boleh jadi baik, dia tidak mungkin boleh jadi lebih baik daripada keadaan yang ada sekarang ini. Maknanya apa? Kalau satu perkara yang telah berlaku, benda itu tidak mungkin akan berlaku sebaliknya. Sejarah yang kita baca tentang orang Islam, tentang bumi, tentang manusia, apa saja sejarah yang berlaku, dia tak mungkin akan berlaku sebaliknya. Tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa kita kata tak mungkin? Kalau dia berlaku sebaliknya, maka dia berlaku lain daripada takdir
Allah Subhanahu wa taala. Semua benda yang berlaku adalah takdir daripada Allah Subhanahu. Jadi bila kita tengok dengan pandangan hakikat itu, maka kita akan kata apa? Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang kita disuruh beriman, iman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan kita lihat orang yang melakukan dosa itu dengan satu pandangannya. Kalau orang tengok dengan satu pandangan hakikat je, dia akan jadi apa? Semua takdir daripada Allah, tak apa, kan? Tak payah nasihat, tak guna nasihat, memang itu takdir daripada Allah. Maka itu pun salah juga. Ulama kata dengan dua pandangan, yang pertama pandangan hakikat, yang kedua dengan pandangan syariat. Yang itu hakikat, tapi apa perintah Allah bila tengok orang buat salah? Apa perintah Allah bila tengok orang buat salah? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Suruh buat baik dan larang daripada kemungkaran. Jadi kita dengan dua pandangan mata ini, maka orang itu dia boleh jadi satu orang yang melarang kemungkaran dalam keadaan dia tidak menghina orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kerana apa? Pertama, dilihat dengan pandangan hakikat. Orang dibuat dengan takdir Allah. Ya, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila satu orang itu dia terperangkap dengan satu dosa, syaitan akan datangkan perasaan putus asa. Putus asa ni antara sifat mazmumah yang ada dalam diri manusia. Putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqnatu min rahmatillah, innahu man yaqnatu min rabbih illa al-qaumul kafirun." Sesungguhnya, dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ialah daripada kalangan orang yang kafir. Itu bukan amalan orang Islam. Ulama berkata, sesiapa yang menganggap mustahil. Kadang-kadang kita begitu sekali terperangkap dengan dosa, kita anggap kita dah memang tak boleh keluar dah daripada dosa ni. Dah macam mustahil dah. Jadi syaitan akan datang. Dia akan datangkan perasaan, dia akan bawakan dalam diri kita perasaan takut. Kan? Dia akan datang dengan jalan agama juga. Orang yang sedang melakukan dosa, syaitan akan datang macam mana? Mula-mula syaitan akan guna cara tak payah taubat, kan? Tak apa, umur masih panjang. Tapi mungkin dengan cara ni tak laku. Sebab orang tu masih ada kesedaran. Dia ada apa? Dia ada perasaan takutkan Allah itu ada. Tenang dengan dosa bila dia lakukan, dia tak boleh duduk dengan dosa. Jadi dengan cara tu syaitan gagal. Dia akan gunakan satu cara lagi. Dia akan gunakan perasaan takut kepada Allah yang ada pada diri dia. Dia akan takutkan, kamu banyak buat dosa, kan? Kamu banyak buat dosa, nanti kamu kena azab. Dia takutkan sampai serta orang itu anggap dia ni dah tak boleh diampunkan. Dia dah tak boleh diampunkan. Syaitan guna apa? Satu perkara yang kita disuruh ada dalam diri kita, itu takutkan Allah. Tapi kalau satu orang itu takutkan Allah tanpa ilmu, maka dia akan disesatkan oleh syaitan. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang abid ni maknanya apa? Dia suka ibadat, dia suka zuhud, dia suka wara'. Tapi kalau amalan-amalan tersebut dibuat tanpa ilmu, maka dengan amalan itu syaitan akan sesatkan dia. Dalam dia buat amalan tu, dalam sifat wara' tu, syaitan boleh sesatkan dia, boleh menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Dengan sifat zuhud itu, syaitan akan boleh menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Oleh kerana itu, apa saja yang kita nak lakukan perlu disertai dengan ilmu. Syaitan tahu macam-macam cara untuk tipu kita. Kalau dengan cara orang yang memang sesat itu dah cara dia, orang yang dah memang dapat kesedaran pun dia ada cara lain. Spesialis menyesatkan manusia selama ribuan tahun, kan? Jadi dia gunakan perasaan, dia takutkan dan dia lupakan kita raja. Dia lupakan raja, iaitu mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sampai satu tahap dia melanggar perintah Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman untuk mereka yang melakukan kesalahan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innahu may yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qaumud dhalun, qaumul kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba aku yang telah banyak melakukan kesalahan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita melakukan dosa, yang pertama sekali kita kena bertaubat atas segala kesalahan yang kita telah lakukan. Dan orang nak tahu benda itu dosa, itu pun dia kena ada ilmu. Dia kena tahu itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Kadang-kadang kita tak sedar apa itu dosa dan apa itu bukan dosa. Apa itu dosa dan apa itu bukan dosa. Kita tahu bahawasanya mengumpat itu adalah satu benda yang yang apa? Yang dosa. Bukan dosa kecil tapi dosa besar. Kita tahu. Dan syaitan kata tak boleh mengumpat ni. Syaitan tahu orang tu, dia tahu ilmu, tak boleh mengumpat, dia tahu. Tapi dia guna cara lain nak sesatkan orang ni. Bila dia cerita tentang satu orang, dia kata macam mana Din tu, lama tak nampak, doalah, doa hidayah untuk dia. Dia tak cakap Din tu selai ke apa, doa hidayah lah untuk dia. Jadi perkataan tu nampak macam tak ada mengumpat kan. Tapi ulama' kata itu antara dia panggil kinayah dalam mengumpat. Apa maksud dia kata? Apa maksud dia kata doa hidayah untuk dia? Jadi orang yang kita nak doa hidayah ni maknanya orang teruk lah. Kan? Dia tak kata orang tu teruk, dia kata doalah hidayah. Tapi maknanya dia tu teruk, kena doa hidayah. Syaitan dia orang yang tahu tu dia tak guna perkataan yang dia tu teruk. Tak boleh, dia ni dah tahu, tak boleh pakai perkataan ni. Guna perkataan lain. Doalah hidayah untuk dia. Ataupun semoga Allah bagi hidayah pada dia, kan? Dengan muka yang sedih dan hati yang zahirnya macam sedih. Tapi sebenarnya dia sedang melakukan dosa, iaitu mengumpat kawan dia. Jadi syaitan tahu. Jadi ini maknanya apa? Untuk satu orang menjauhkan diri daripada dosa, dia kena ada ilmu juga. Bahawa benda itu adalah tak boleh dan salah. Sehingga ulama kata, mengumpat juga ialah apabila satu orang itu dia bagi isyarat dia. Isyarat mata pun boleh jadi mengumpat. Kan? Mungkin kawan dia tengah buat apa, dia suka tengok kan, dia tak cakap, itu pun dalam maka itu juga adalah mengumpat. Jadi tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, jadi macam mana kita nak jauhkan diri daripada dosa, kita kena tahu bahawa apa benda yang dipanggil dosa dan apa benda yang dipanggil kebaikan. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Ibnu Arabi dalam kitab dia. Dia kata apa? Berkenaan dengan macam mana satu orang, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbal. Orang yang buat satu amalan tanpa dia tahu, maka amalan dia akan ditolak. Jadi apa maksud dia? Maksud dia bawa satu kisah satu orang abid, orang yang terlalu soleh. Ibadatnya mungkin satu hari beratus-ratus rakaat. Satu hari orang tengok dia ni ada seekor keldai. Memang orang ni zuhud. Dia nak kebaikan. Bukan kita kata dia ni orang yang menyamar jadi orang abid ni, tak. Memang dia nak kebaikan. Dia waraknya, dia jaga makannya, dia jaga sembahyang dia, mungkin sembahyang awal waktu, dan macam-macam kebaikan yang berbentuk ibadah dilakukan. Dia beli seekor keldai, dan orang tengok keldai ni ada kat rumah dia dah berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi tengok dia tak pernah naik pun keldai tu, kan? Dia tak pernah naik pun keldai tu. Dia tak pernah maknanya tak guna keldai itu untuk kenderaan. Jadi orang tanya dia, keldai yang ada tu buat apa, kan? Keldai yang ada kat rumah tu buat apa? Tak nampak pun bawa. Lepas tu dia kata dengan penuh confident, dengan penuh yakinnya, dia kata, aku tak nak kahwin, kan? Bila satu orang tu kahwin, dia akan sibuk diri daripada ibadat. Jadi untuk aku elakkan diri aku daripada terjerumus dalam zina, dia melakukan perbuatan itu bersama keldai. Dia tak tahu perbuatan itu haram, dan dia buat dengan niat yang baik. Dia kata nanti kalau aku ibadat nanti, kalau kahwin nanti ibadat tak dapat bagi sepenuh masa, kan? Dengan isterinya, dengan anaknya, komitmen, berbagai-bagai komitmen. Lepas tu, tapi kalau sebagai satu orang manusia, keinginan tu ada.
Takut pula jatuh dalam zina, takut kepada Allah. Dia buat itu kerana takutkan Allah. Tapi oleh kerana dia wara' tanpa ilmu, zuhud tanpa ilmu, maka dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar lah, mendatangi binatang. Bila orang tu bagi tahu, mana boleh perbuatan ni dosa besar, kan? Bila dia tahu, dia menangis. Dia menangis. Dia tak tahu. Itu maknanya apa? Setengah orang syaitan sesatkan, biarkan dia dalam ibadat dia, biarkan dia dalam ketaatan dia, tapi halang dia daripada ambil tahu tentang ilmu. Jadi dengan cara ini syaitan boleh tipu dia dengan mudah-mudah. Mungkin bukan hari ini, tapi akan datang dengan satu dosa yang zahirnya bukan dosa. Jadi dengan niat apa dia buat perkara tadi? Dia buat dengan satu niat yang sangat besar, untuk jaga diri dia daripada dosa zina. Kan? Dosa zina ni apa? Allah SWT firman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu kira itu satu benda yang fahisyah. Tapi oleh kerana dia nak jauhi maksiat, tetapi bukan dengan ilmu. Dia ulama kata, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Orang yang buat suatu amalan tanpa ilmu, maka amalan akan ditolak oleh Allah SWT dan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Jadi bila kita terperangkap dengan dosa, kita kena taubat, minta Allah SWT ampun supaya lepaskan diri kita daripada dosa tersebut. Kita ingat balik apa yang kita telah buat, kesalahan apa yang kita telah buat. Antara yang menyebabkan satu orang itu dia tak mampu melakukan kebaikan, badan dia tidak mampu bertindak mengikut ilmu dan akal dia, apabila dia makan daripada makanan-makanan yang haram. Nabi SAW mewasiatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata, atib mat'amak takun mustajab da'wah. Elokkanlah makanan kamu, kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Elokkanlah makanan kamu, iaitu makanlah daripada makanan-makanan yang halal, maka Allah SWT kamu akan jadi orang yang mustajab doanya. Kata satu orang ulama, apabila satu orang makan makanan yang haram, maka anggota badan dia tidak mampu bertindak mengikut akal dan ilmu dia. Tak mampu, tak boleh buat, berat. Sedangkan dia tahu ada keinginan, tapi tak boleh. Anggota ni tak boleh ikut arahan. Sebab apa? Sebab seluruh ataupun sebahagian daripada anggota badan dia tumbuh daripada apa? Daripada makanan-makanan yang haram. Jadi makanan yang haram, daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, dia tak boleh masuk syurga, kan? Dia kena bakar dulu. Dia kena bakar dulu. Jadi oleh kerana itu, dia tidak boleh melakukan amalan-amalan yang boleh bawa dia ke dalam syurga. Sebab memang tubuh itu telah dibina untuk masuk neraka. Tubuh itu telah dibina untuk memasuki api neraka. Oleh kerana itu, dia tak mampu. Memang tubuh ini tak boleh buat, sebab tubuh ini telah dibina untuk neraka. Tubuh ini telah dibina untuk neraka. Jadi oleh itu, tuan-tuan Allah SWT, bila kita orang yang keluar jalan Allah SWT, kita perlu memperelokkan muamalat kita dengan orang lain. Kita perlu memperelokkan muamalat kita, iaitu jual beli kita, urusan perniagaan kita, hutang piutang kita dengan orang lain, supaya apa yang masuk dalam mulut kita, apa yang kita bagi kepada anak dan isteri kita adalah daripada makanan-makanan yang baik. Dan kita kena tahu muamalat kita macam mana. Kita hutang dengan orang tu, kita pernah bayar ke tak pernah bayar ke. Oleh kerana itu ulama kata, kalau satu orang tu nak muamalat, dia jangan muamalat dengan kawan dia. Dia jangan muamalat dengan kawan dia. Dia jangan muamalat dengan karkun. Maknanya macam tu lah. Dengan kawan dia. Kerana apa? Mungkin masa sebelum ada muamalat tu baik. Sebelum buat urusan kan, sebelum berhutang dengan dia, memang kawan yang baik. Tapi bila masuk bab duit ni manusia, maka dia boleh bergaduh. Oleh kerana itu, elakkan diri daripada buat muamalah dengan rakan kamu. Kerana kasih sayang, perhubungan itu yang ada sebelum ini, dia boleh akan hilang, akan mendatangkan pemusuhan. Biasanya, kan? Allah SWT berfirman, inna syuraka la yabghi ba'duhum ala ba'dhin. Iaitu orang-orang yang rakan kongsi ni,
sebahagian mereka akan menganiayai, menzalimi orang lain. Kan? Kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kita punya muamalah kita, khususnya hutang piutang, satu orang yang mati syahid, roh dia terus akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang mati syahid tapi masih ada hutang. Orang mati syahid, tuan-tuan. Syahid ni maknanya apa? Satu tiket yang mudah satu orang masuki syurga, tapi masih ada roblok halangan, iaitu hutang. Jadi kerana itu kita kena ambil mudah, jangan ambil mudah dengan masalah hutang. Kalau satu orang itu tidak mampu untuk bayar, maka dia jangan hutang. Kan? Dia jangan berhutang. Kerana apa? Kerana dia punya bala dia sangat besar. Roh dia akan tergantung-gantung selagi mana hutang tidak dibayar. Kan? Apatah lagi satu orang hutang dalam keadaan niat tak nak bayar. Kan? Tak apa, ini karkun. Takkan karkun nak juga minta hutang, cinta dunia. Dia kata pula macam tu kan. Karkun cinta dunia, hutang RM10 pun nak. Hutang RM10 pun nak. Hutang 2 kupang RM1 pun nak. Jadi oleh kerana apa? Dia bermuamalah dengan kawan dia, dia ambil remeh dalam masalah apa? Dalam masalah muamalah. Tak kisah. Takkanlah dia nak marah kot RM10 tak bayar. Kan? Dia tak tahu RM10 yang dia tak bayar tu, dia boleh bawa satu bala kepada dia. Roh dia tak terangkat, tak boleh sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau satu orang itu dia nak supaya Allah Subhanahu wa taala majukan dia dalam usaha agama, Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada dia. Jangan amalan dia yang dia telah himpun sampai ke akhirat nanti tak ada. Tak ada. Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, adakah kamu ingin aku bagi tahu orang yang rugi dalam amalannya, orang yang mana segala usaha dia sia-sia. Jangan jadikan apa yang kita buat dahulu, kita bagi masa, kita bagi khidmat, kita bagi korban, sampai ke akhirat tak ada. Sampai ke akhirat tak ada. Mana yang 4 bulan dekat Argentina tak ada pun? Tak ada. 4 bulan dekat Brazil tak ada. 4 bulan dekat Mekah tak ada juga. Semua tak ada. Pergi mana? Dia pandai kumpul amal, tapi dia tak pandai jaga amalan dia. Dia pandai kumpul amal, tapi dia tak pandai letak security daripada anai-anai datang rosakkan amalan dia. Yang antaranya apa? Apabila muamalat dia dengan orang lain rosak, maka dia datang seperti mana Nabi SAW kata ke akhirat nanti dalam keadaan muflis. Kan? Muflis kerana dia pernah cerca orang ni, dia pernah pukul orang ni, dia pernah sakitkan hati orang ni, dibagi semua amalan ni. Orang tu, orang yang dicerca tu tak pernah pun keluar, tapi ke akhirat nanti dapat pahala keluar. Macam itulah maknanya. Orang yang dia tengok kan, dia ni memang dah bila balik gas je kan, bila balik gas je apa kita buat? Tadi pergi pakcik tu lah, biasalah pakcik ni orang datang mesti halaunya. Setiap kali balik gas kita ulang perkara yang sama. Kita tak tahu perkataan yang kita cakap tu dosa. Kan? Perkataan yang kita kata, oh pakcik tu memang macam ni, memang tak tahulah hidayah dia. Kan? Perkataan yang kita cakap tu dosa. Syaitan akan jadikan dosa yang kita lakukan itu ringan dengan besarkan dosa orang lain. Dia akan jadikan ringan. Dia akan jadi apa? Dosa yang kita lakukan menjadi halal dengan dosa yang orang lain buat. Subhanallah.